yaitu benar. Jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Kaya raya berniaga berjaya, demi segala hartanya ke jalan Allah. Berkenal lelah demi Rasulullah, percaya dan membenarkan kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, membenarkan kata-kata, biarpun tiada siapa percaya. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, sahabat pengasih dan penyayang, ada ketika susah dan senang. Yaitu benar, jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam, terus berdakwah walau tidak mudah. Khalifah pertama pengganti Rasulullah, berani yang murtad, yang tak bayar zakat, kumpulkan Al-Quran penyelamat umat. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, dermawan paling pemurah, sedekah semua ke jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, pertahankan Islam sepenuh jiwa demi Rasulullah yang tercinta. Jika ditimbang imannya dengan seluruh umat manusia, pasti berat lagi imannya, dijanjikan masuk syurga. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, membenarkan kata-kata, biarpun tiada siapa percaya. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, sahabat pengasih dan penyayang, ada ketika susah dan senang. Sayyidina Abu Bakar, sahabat sejati Rasulullah, hanya Allah mampu balas jasamu di akhirat. Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi Ustaz Mi bersama adik-adik pada kali ini untuk sama-sama kita belajar. Sekali lagi, apa khabar adik-adik? Sihat? Bersama dengan keluarga? Alhamdulillah, syukur pada Allah dan ucaplah banyak-banyak Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah kita diberikan kesihatan sehingga ke hari ini, dan yang paling best dapat kita bertemu lagi dalam majlis ilmu kita PDPC bersama Ustaz Mi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Okay adik, Ustaz Mi tak nak buang masa. Jadi kita hari ini akan belajar bagi pembelajaran tingkatan 1 Pendidikan Islam KSSM. Okey. Kalau adik-adik dah tengok tadi kan, adik-adik dengar kan lagu tadi, adik-adik rasa apa kata tajuk kita pada hari ini? Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah. Itulah dia.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itulah dia. Jadi tajuk kita dia ada empat orang panggil apa? Khulafa' Ar-Rasyidin, yang pada kali ini kita akan bincangkan satu tokoh saja ataupun satu Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu Khulafa' Ar-Rasyidin yang pertama yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Dan pada tajuk kita ini, untuk kali pertamanya kita bukan sekadar bersembang ataupun berbincang tentang Khulafa' Ar-Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Kita akan bincangkan juga apakah Khulafa' Ar-Rasyidin, apa keistimewaannya, dan kita akan bincangkan juga 4 Khulafa' Ar-Rasyidin, siapakah mereka, dan kita akan bincangkan juga tentang tokoh yang kita bawakan untuk video kali ini, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi adik-adik boleh buka buku teks sebagai adab kita belajar. Buka buku teks muka surat 155 hingga 159. Adik-adik dah sedia? Dah ada buku teks? Dah buka? Bagus. Adik-adik memang pandai, adik memang best. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tu. Ustaz Mi doa tu. Doa Ustaz Mi juga ya. Okey. Alhamdulillah. Okey adik-adik, kita akan teruskan. Sebelum tu kita akan berdoa dulu, ambil berkat dulu pada majlis ilmu kita pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berkatilah pertemuan kami pada hari ini ya Allah. Jadikanlah ya Allah ilmu yang kami pelajari ini ya Allah dapat kami fahami ya Allah. Maka kurniakanlah kepada kami kebijaksanaan ya Allah. Kurniakan kepada kami kefahaman yang jelas ya Allah. Kurniakan kepada kami kekuatan ingatan ya Allah. Kurniakan kepada kami dapat kami amal apa yang kami pelajari ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur. Okay adik, kita dah berdoa, maka kita akan bersemangat untuk belajar insya-Allah dengan keberkahan doa kita tadi insya-Allah. Majlis ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah. Okey adik-adik, sebelum kita nak mula, kita tengok dulu objektif pembelajaran di paparan Ustaz Mi sekarang ni, iaitu yang pertama sekali menyatakan riwayat hidup Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, menerangkan sifat peribadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, menerangkan sumbangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, menjawab 25 soalan Google Form di bahagian deskripsi di bawah. Bawah ni ada deskripsi. Adik-adik hanya tekan link saja dan adik-adik boleh jawab 25 soalan yang Ustaz Mi sediakan khas untuk adik-adik. Okay adik, dah sedia? Okey, kita teruskan. Okey, sebelum kita nak masuk tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, inilah dia dalam buku teks. Adik-adik boleh nampak peta berkaitan dengan empayar Islam yang berwarna biru tu. Adik-adik boleh tengok berwarna biru tu yang bernama Arab Saudi. Itu adalah empayar Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab. Yes, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adik-adik boleh tengok warna biru cair. Okey, yang bawah tu. Dalam warna biru cair itu ada Parsi, ada Armenia, ada Syria, ada Mesir. Ini semua adalah empayar Islam pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Allahu Akbar. Hebat tak Khulafa' Ar-Rasyidin? Yes, sebab tu kita panggil keunggulan perjuangan Khulafa' Ar-Rasyidin tajuk kita hari ni. Okey adik, nampak tak? Allahu Akbar. Kita kena jadi hebat macam mereka adik. Okey, kita tengok mula-mula sekali maksud Khulafa' Ar-Rasyidin. Apa maksud Khulafa' Ar-Rasyidin adik? Adik-adik tahu tak? Tak tahu? Okey, Ustaz Mi bagi tahu. Khulafa' Ar-Rasyidin ialah gelaran yang diberikan kepada 4 orang sahabat Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina sebut. Yes, Sayyidina Umar Al-Khattab yang ketiga. Yes, Sayyidina Uthman bin Al-Affan yang keempat. Yes, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini 4 ni, 4 sahabat Nabi yang diberikan gelaran. Gelaran yang diberikan kepada mereka yang memegang jawatan pemerintah kerajaan Islam selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksudkan Khulafa' Ar-Rasyidin. Sekali lagi Ustaz sebut,
gelaran yang diberikan kepada 4 orang sahabat Rasulullah SAW yang memegang jawatan pemerintah kerajaan Islam selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW. Faham adik? Okey, selesai Khulafa' Rasyidin. Okey, adik-adik boleh tengok di gambar ni, gambar ilustrasi ya adik ni, bukan gambar sebenar. Okey, jadi kita tengok yang pertama, inilah 4 orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dilantik menjadi pemerintah kerajaan Islam. Ni gambar-gambar dia. Bukan gambar sebenar, ni ilustrasi jadi adik. Dia kata gambar sebenar, oh macam tu Abu Bakar ya. Okay, bukan. Ni sekadar ilustrasi saja adik-adik. Okay, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itu yang pertama yang di hujung sana. Bermula dia memerintah start 11 hingga 13 Hijrah ataupun 632 hingga 634 Masihi. Okey, yang kedua belah sini Khalifah Umar bin Al-Khattab. Selepas saja Abu Bakar As-Siddiq, dia mengambil alih 13 hingga 23 Hijrah ataupun 634 hingga 644 Masihi. Seterusnya Khalifah Uthman bin Al-Affan ataupun Uthman bin Affan, bermula 23 hingga 35 Hijrah ataupun 644 hingga 656 Masihi. Dan yang terakhir Khalifah Ali bin Abu Talib yang bermula pada 35 hingga 35 Hijrah hingga 40 Hijrah ataupun 656 Masihi hingga 661 Masihi. Ini secara ringkas lah adik-adik berkaitan dengan 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang memegang, tengok atas ni, 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang memegang jawatan pemerintah kerajaan Islam yang atas ni berpusat di Madinah, mengambil masa lebih kurang 29 tahun. Di mana? Di Madinah. Berapa masa? Lebih kurang 29 tahun. 4 sahabat Nabi ini memerintah. Faham tak ya? Alhamdulillah. Okey, tengok seterusnya tentang Khulafa', masih di bahagian Khulafa' Ar-Rasyidin. Keistimewaan Khulafa' Ar-Rasyidin ni apa dia? Keistimewaan Khulafa' Ar-Rasyidin yang pertama, dia adalah golongan yang sentiasa berdamping dengan Rasulullah SAW. Siapa tak kenal 4 tokoh ini ataupun 4 Khulafa' Ar-Rasyidin ini? Mereka sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW sewaktu hidup baginda. Yang kedua, mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, corak pemerintahan mereka berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tak boleh lari. Corak pemerintahan Quran dan Sunnah ni tak boleh lari. Bab Nabi suruh pegang. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara ni. Jangan kamu tinggal selama-lamanya. Aku tak tinggal harta kata Nabi, tapi Nabi tinggal Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, menitik beratkan konsep syura yang diwarisi daripada Rasulullah SAW. Mana dek? Cantik, alhamdulillah. Okey, barulah kita masuk kepada tokoh kita ataupun khalifah ataupun dipanggil Khulafa' Ar-Rasyidin yang pertama. Okey, yang pertama namanya ialah Abu Bakar As-Siddiq. Riwayat hidup dia, nama penuh dulu dek. Kita tengok nama penuh dia dulu. Nama penuh dia ialah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab. Takat tu je Ustaz ni tulis. Lagi panjang tu sebenarnya. Tapi tukuklah takat tu untuk adik-adik ingat. Okey, tempat lahir di mana? Di Mekah. Tahun lahir di mana? Tahun lahir bila? Tahun 572 Masihi. 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Maknanya tak jauh lah umur dia dengan umur Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Keturunan Bani Tamim Quraisy. Nama ibu Ummu Khairah Salma bin Sakhar. Gelaran Atiq. Ni kena ingat ni. Atiq. Apa maksud Atiq? Bebas daripada api neraka. As-Siddiq, orang yang benar dalam kata-kata. Dia dapat gelaran ni waktu bila? Apabila dia membenarkan kata Nabi Muhammad SAW. Sebaik saja Nabi turun daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi turun daripada langit, Nabi menyampaikan kepada orang kafir Quraisy tentang apa yang dia dapat semasa tu. Orang semua cakap Nabi ni gila, Nabi ni tak betul. Nabi dihina Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa kepada Abu Bakar pun mereka bercakap bahawa Nabi ni cakap benda yang tak logik dan sebagainya. Tapi dia kata apa? Dia kata kalau Nabi cakap itu benar. Tanya lagi, kamu percaya ke? Dia kata lebih daripada tu pun benar.
janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap. Jadi sejak pada itulah dia digelar As-Siddiq, iaitu orang yang benar dalam kata-kata. Okey, meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Dia wafat ataupun dia meninggal dunia sama macam Nabi Muhammad SAW, umur dia 63 tahun. Beliau dimakamkan di sisi Rasulullah SAW. Okey, kita tengok seterusnya adik-adik. Sifat peribadi Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Hebat sahabat Nabi ni. Yang pertama, seorang sahabat yang sangat pemurah. Mana tak pemurahnya adik-adik? Dia orang kaya, bila berubah dia beli. Kan, dia tengok bila berubah diseksa dia beli. Tu yang kata pemurah ni. Dia suka bersedekah dan sebagainya. Dia merupakan antara orang yang banyak membantu Islam sebab dia orang yang kaya. Sebab tu kita ni adik-adik kena tanam azam jadi orang kaya. Sebab sahabat-sahabat Nabi kaya. Uthman bin Affan kaya, Abu Bakar As-Siddiq kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya. Semua tu kaya, dapat bantu Islam. Penting jadi orang kaya. Okey. Yang kedua, seorang yang berani. Beliau selalu membela Rasulullah SAW yang cuba dibunuh oleh kaum baginda semasa di Mekah. Dia selalu defend. Dia orang berpengaruh, jadi dia selalu defend Nabi Muhammad SAW. Berani dia. Yang ketiga, seorang hartawan yang dermawan dan banyak membelanjakan harta ke jalan Allah. Siapa tak boleh lawan sikap dermawan Abu Bakar As-Siddiq? Sehingga kan dikisahkan dalam satu kisah, apabila Nabi minta derma, Nabi minta infak untuk perjuangan pada jalan Allah dalam peperangan Tabuk. Nabi kata, siapa nak derma, siapa nak infak. Pada waktu tu datang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, kali ni aku dapat mengalahkan sikap dermawan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan aku bawa separuh daripada harta aku untuk aku berikan pada Islam. Umar pun orang kaya. Umar bagi separuh harta dia pada orang Islam. Tapi masih ada separuh lagi untuk diri dia kan? Ada lagi. Tak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bagi macam mana adik-adik? Dia bagi semua harta dia. Dia orang kaya. Dia bagi semua harta dia untuk Islam. Sehingga Nabi tanya, apa yang tinggal pada kamu wahai Abu Bakar? Yang tinggal pada aku Allah dan Rasul sahaja. Allahu Akbar. Hebat tak? Allahu Akbar. Ini yang dikatakan sifat dermawannya Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, seorang yang cinta akan kebenaran serta mempunyai semangat setia kawan yang tinggi. Cinta akan kebenaran. Dia akan cakap benda yang benar dan dia akan dengar apa yang Nabi sebut. Lebih daripada tu pun dia percaya. Ingat lagi kisah Isra Mi'raj tu? Bila orang cakap, kamu percaya ke? Lebih daripada tu aku percaya kalau Nabi Muhammad SAW yang cakap. Allahu Akbar. Dan punya semangat setia kawan yang tinggi. Dia yang orang kata bersama Nabi semasa peristiwa Isra lah, pada peristiwa Hijrah. Ingat lagi dalam gusur ketika dia orang kata apa, dikejar oleh kaum musyrikin Quraisy. Dia yang bersama Nabi duduk dalam gua tersebut, tak tinggal Nabi sampai ke Madinah. Allahu Akbar. Hebatnya. Tu banyak kisah adik-adik. Yang kelima, seorang yang lembut hati dan mudah menangis, terutama ketika membaca Al-Quran. Sampai dia digelar sebagai rajulun buka. Bukan buka pintu. Buka ni bahasa Arab. Buka ni maksudnya orang yang suka menangis. Lembut sangat hati dia. Dengar Quran menangis. Allahu Akbar. Adik-adik, cantik. Alhamdulillah. Tengok seterusnya, sumbangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ni seterusnya sumbangan dia. Dia ada dua je aspek sumbangan dia. Pertama dari aspek politik, yang kedua dari sudut ataupun aspek agama. Yang pertama, tengok politik dulu di hujung sana. Okey, politik, dia meneruskan cita-cita Rasulullah SAW menghantar pasukan Usamah bin Zaid ke sempadan negeri Syam untuk memerangi kerajaan Rom Timur, iaitu Byzantine. Okey, Byzantine. Okey, itu politik. Yang kedua dari sudut agama. Agama, dia memerangi golongan yang enggan membayar zakat, golongan yang murtad dan nabi palsu. Lepas Nabi wafat je, datang golongan enggan bayar zakat, murtad, nabi palsu, semua dia perang. Ni dia sudut agama. Dan yang kedua, antara sumbangan besar dia ialah setelah tamat perang Yamamah, banyak tentera Islam mati syahid, termasuklah para penghafaz Quran. Ramai mati. Atas nasihat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Khalifah Abu Bakar telah mengarahkan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit mempunyai peranan yang besar, iaitu mengetuai usaha menghimpunkan Quran yang tertulis pada batu, kulit haiwan, daun dan hafazan para hafiz. Okey, ini dia. Jadi inilah
sumbangan Abu Bakar As-Siddiq. Sikit tapi mantap dan besar. Allahu Akbar. Okey, kita tengok pengajaran Khulafa Rashidin. Ni semua pengajaran bagi keempat-empat. Nanti adik-adik boleh tengok video seterusnya. Ustaz Mi ada juga video Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan juga Uthman bin Affan. Nanti boleh tengok sambungan daripada tokoh yang pertama ni. Okey, pengajaran sama. Okey, iaitu yang pertama, umat Islam hendaklah mencontohi semangat perjuangan dan sifat mulia para sahabat agar diredai Allah. Yang tadi Abu Bakar sifat apa? Dermawan. Sifat apa? Setia kawan. Sifat apa? Menangis, lembut hati mendengar baca Quran. Sifat apa? Benar dalam kata-kata. Ni semua yang perlu kita contohi tentang Abu Bakar. Okey, bagi tajuk ni. Okey, yang kedua, umat Islam perlu bersikap berani menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan yang menyesatkan. Abu Bakar berani tak? Yes, berani. Berani menyebut, mengatakan bahawa apa yang Nabi kata itu dalam satu malam naik ke langit dan turun dalam satu malam, dan dia berani bercakap. Sebab apa? Dia tahu apa yang Nabi cakap itu betul dan dia mempertahankan, menegakkan kebenaran tersebut. Ini yang perlu kita contohi. Yang ketiga, umat Islam perlu sanggup berkorban tenaga, harta, nyawa untuk kepentingan agama. Abu Bakar sumbang tak? Allahu Akbar. Agama. Untuk agama dia. Tengok dia derma banyak mana untuk jihad, untuk peperangan. Seluruh harta dia bagi untuk agama. Allahu Akbar. Besar sangat ni adik-adik. Kita pun tak boleh nak ikut ni. Tapi kita cuba untuk jadi yang terbaik, ikut setakat mana yang mampu. Faham tak dia? Yang keempat, kita hendaklah mentaati dan menghargai sumbangan pemimpin Islam yang baik dan berjasa. Hargai mereka. Allahu Akbar. Hargai mereka, hormati mereka kerana sumbangan pemimpin Islam yang baik dan berjasa. Sebagaimana mereka sangat, orang kata apa? Mereka sangat banyak menyumbang dalam agama mereka. Begitulah juga kita ada pemimpin yang baik, maka kita kena hargai pemimpin kita. Ini di antara pengajaran bagi tajuk kita pada kali ini. Okay, adik, itu saja perjumpaan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jawab 25 soalan kuis yang Ustaz Mi letakkan di bawah di bahagian deskripsi. Dan adik-adik boleh ulang-ulang jawab sehingga adik-adik dapat jawab 100%. Itu yang Ustaz Mi nak, supaya adik dapat mengukuhkan lagi pemahaman adik-adik, kekuatan ingatan adik-adik tentang tajuk ini. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi sebagai menyokong usaha Ustaz Mi. Dan jangan lupa share adik-adik agar pahala juga mengalir kepada adik-adik. Mandala alal khair, siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan dapat kebaikan tersebut juga. Lagi banyak adik-adik share, lagi banyaklah pahala mengalir adik-adik pada adik-adik. Begitu juga pahala itu mengalir kepada Ustaz Mi. Itu yang kita nak. Bukan setakat orang kata apa, Allah Ta'ala ni dia bagi pahala kita cukup mudah. Pahala apa? Pahala mengalir. Itu yang Ustaz Mi bagi tahu. Adik-adik boleh faham yang ni, maka banyaklah adik-adik buat kebaikan supaya semua dapat manfaat bersama, agar kita dapat pahala yang mengalir itu. Tahniah semua, jumpa lagi. Jazakumullah khairan. Rasulullah SAW memiliki banyak sahabat setia yang melindungi beliau. Namun tahukah Anda, hanya ada satu sahabat setia yang kedudukannya lebih tinggi dibanding yang lain? Ya, dialah Abu Bakar. Bahkan karena begitu istimewanya sosok Abu Bakar, Rasulullah SAW menyebut Abu Bakar sebagai Khalil, kekasih teman setianya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling setia kepadaku, baik dalam hartanya maupun dalam persahabatannya, adalah Abu Bakar. Kalau saja aku boleh mengangkat seorang Khalil kekasih, niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi, dia adalah saudaraku di dalam Islam. Sungguh, tidak akan diciptakan pada masjid ini sebuah pintu kecil pun, kecuali hal itu memang milik Abu Bakar. Hadis riwayat Muslim. Ya, sosok Abu Bakar As-Siddiq memang memiliki banyak keistimewaan yang menjadi teladan bagi umat muslim lainnya. Dan berikut kisah keistimewaannya untuk Anda. Keistimewaannya yang pertama adalah pengorbanan yang sangat besar terhadap perjuangan Islam. Pemirsa Mozaik Islam, Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Rasulullah yang termasuk ke dalam golongan orang dewasa pertama yang masuk Islam. Di saat penduduk Mekah menghina dan mencibir Rasulullah SAW karena menyebarkan ajaran Islam, Abu Bakar justru mempercayai Rasulullah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan, banyak orang yang mencibir kisah Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, bahkan sebagian menjadi murtad karena tidak percaya atas kabar ini.
Orang-orang ini kemudian bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka bertanya, apa pendapatmu tentang sahabatmu yang mengaku bahwa diisyaratkan malam tadi ke Baitul Maqdis? Dia, Abu Bakar, menjawab, jika ia mengatakan itu, maka sungguh ia telah jujur. Mereka berkata, apakah engkau membenarkannya bahwasanya dia pergi malam tadi ke Baitul Maqdis dan sudah pulang sebelum subuh? Dia, Abu Bakar, menjawab, ya, sungguh aku membenarkannya, bahkan yang lebih jauh dari itu. Hadis riwayat Al-Hakim. Kepercayaan dan keyakinan Abu Bakar yang begitu besar terhadap Rasulullah inilah yang membuat Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq, yang berarti seseorang yang membenarkan kabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kesetiaan serta pengorbanan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW membuat Rasulullah meminta Abu Bakar menjadi teman saat berangkat hijrah ke Madinah. Dalam perjalanannya, keduanya harus bersembunyi di gua untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah ini di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, jikalau kamu tidak menolongin Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah satu dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40. Pemirsa Mozaik Islam, selain kesetiaannya kepada Rasulullah, Abu Bakar terkenal karena akhlaknya yang sangat mulia. Pemirsa Mozaik Islam, tahukah Anda, kemuliaan akhlak Abu Bakar As-Siddiq sudah terlihat sejak sebelum Abu Bakar menjadi seorang muslim. Selama hidupnya, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menyembah berhala, berdusta, ataupun meminum arak seperti layaknya penduduk Mekah lainnya. Abu Bakar As-Siddiq juga menjadi sahabat Rasulullah SAW yang selalu berusaha untuk mengikuti dan meneladani semua amal ibadah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, siapakah di antara kamu yang berpuasa hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Rasulullah bertanya lagi, siapakah di antara kamu yang mengiringi jenazah pada hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Siapakah yang memberi makan fakir miskin hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Siapakah di antara kalian yang menjenguk orang sakit pada hari ini? Tanya Rasulullah. Abu Bakar menjawab, saya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, tidaklah terkumpul perkara tersebut pada seorang hamba kecuali masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ketika memeluk Islam, Abu Bakar banyak menginfakkan hartanya untuk kepentingan Islam. Ia membebaskan banyak budak yang memeluk Islam dengan harga tinggi. Bahkan muazin Rasulullah, Bilal bin Rabah, ia tebus dengan harga 9 uqiyah emas atau hampir 150 juta rupiah di masa kini. Tak hanya itu, Abu Bakar dalam sebuah kesempatan juga pernah menginfakkan seluruh harta bendanya untuk tegaknya ajaran Islam. Bahkan karena hal ini, Umar bin Khattab pun pernah merasa tidak mampu untuk menandingi sedekah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW memerintahkan kami bersedekah, maka kami pun melaksanakannya. Umar bin Khattab berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku. Sampai Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Umar menjawab, semisal dengan ini. Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh harta bendanya. Rasulullah lalu bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, kutinggalkan bagi mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Umar berkata, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar adalah salah satu sahabat terdekat yang paling sedih. Namun Abu Bakar juga merupakan orang yang paling tegar ketika itu. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar sedang berada di daerah Sun Aliyah. Umar berdiri seraya berkata, Rasulullah SAW tidak meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkannya dan kemudian akan memotong-motong tangan dan kaki orang-orang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang, maka beliau mengucapkan hamdalah dan pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berseru, amma ba'du, barang siapa menyembah Muhammad SAW, sesungguhnya Muhammad SAW telah meninggal. Dan barang siapa menyembah Allah, sungguh Allah Maha hidup dan tidak mati. Kemudian beliau membacakan surat Ali Imran ayat 144. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa,
Abu Bakar terkenal karena tabiatnya lembut dan hatinya yang mudah memaafkan orang. Namun ketika ia diangkat menjadi khalifah pengganti Rasulullah, Abu Bakar juga bisa menunjukkan ketegasan. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi nabi palsu, kaum murtad hingga orang-orang yang meninggalkan zakat. Beliau juga memerintahkan Zaid bin Sabit mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari semua sumber yang ada. Begitu istimewanya sosok Abu Bakar hingga Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada umat muslim agar mengikuti jejak langkah seorang Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW bersabda, "Ikutilah jalan orang-orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Maka jangan pernah ragu berjuang di jalan Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pemberi balasan. SAW wafat, Abu Bakar adalah salah satu sahabat terdekat yang paling sedih. Namun Abu Bakar juga merupakan orang yang paling tegar ketika itu. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar sedang berada di daerah Sun Aliyah. Umar berdiri seraya berkata, Rasulullah SAW tidak meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkannya dan kemudian akan memotong-motong tangan dan kaki orang-orang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang, maka beliau mengucapkan hamdalah dan pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berseru, "Amma ba'du, barang siapa menyembah Muhammad SAW, sesungguhnya Muhammad SAW telah meninggal. Dan barang siapa menyembah Allah, sungguh Allah Maha hidup dan tidak mati." Kemudian beliau membacakan surat Ali Imran ayat 144. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, Abu Bakar terkenal karena tabiatnya lembut dan hatinya yang mudah memaafkan orang. Namun ketika ia diangkat menjadi khalifah pengganti Rasulullah, Abu Bakar juga bisa menunjukkan ketegasan. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi nabi palsu, kaum murtad hingga orang-orang yang meninggalkan zakat. Beliau juga memerintahkan Zaid bin Sabit mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari semua sumber yang ada. Begitu istimewanya sosok Abu Bakar hingga Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada umat muslim agar mengikuti jejak langkah seorang Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW bersabda, "Ikutilah jalan orang-orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Maka jangan pernah ragu berjuang di jalan Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pemberi balasan.